Nawawi dan diletakkan oleh Imam pada kedudukan yang ke-32. Imam Nawawi yang susun, dia yang pilih, dia ambil, dia tengok hadis ni, dia tak nombor 32. Nah, bukan Rasulullah. Setengah orang dia tersilap, oh ni Nabi susun ni 40 ni, tak. Imam Nawawi yang pilih, berjumlah 42 hadis, dan hadis ni diletakkan pada kedudukan 32. Hadis ni salah satu daripada 5 qawaid fiqhiyah yang utama. 5 qawaid fiqhiyah yang utama. Kaedah-kaedah fiqh ada banyak yang dibuat oleh para ulama berdasarkan hadis dan juga hukum hakam fiqh, maka mereka membentuk kaedah-kaedah fiqh. Antaranya yang menjadi tiang dalam perundangan Islam adalah hadis la darara wala dirar. Tidak ada kemudaratan kepada diri sendiri, itu la darara, wala dirar, dan tidak ada kemudaratan untuk orang lain, untuk jiran, untuk masyarakat setempat yang kita hidup di kawasan tu. Itu termasuk dalam perenggan kedua ataupun prosa kata yang kedua yang disebut oleh Rasulullah, iaitu wala dirar. Kita sambung pada muka surat 354. Silap 356. 356 nombor 2 dalam perkara rujuk. Rujuk ni rujuk seorang isteri yang diceraikan. Kita tengok ada benda baru sikit di sini, iaitu rujuk semata-mata untuk menyusahkan perempuan. Pengarang kitab Syekh Mustafa Abdul Rahman, dia buat main contoh benda yang dirar, menyusahkan orang lain. Dia tak dapat manfaat apa pun, tapi menyusah orang lain. Itu juga diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan dalam Islam. Apa contohnya? Benda yang menyusah orang lain, dia sendiri, dia yang buat bagi menyusah orang lain, dan dia sendiri tak dapat faedah apa pun. Antaranya rujuk. Macam mana? Rujuk semata-mata untuk menyusahkan perempuan. Perempuan tu wanita yang diceraikannya. Kita baca. Pada zaman permulaan Islam, di mana bilangan talak belum lagi dihadkan, pernah seorang isteri ditalak, kemudian dirujuk, setelah itu ditalak pula. Tidak beberapa lama kemudian dirujuk semula. Awal-awal Islam, tuan-tuan, awal-awal Islam dia panggil sadrul Islam. Awal-awal Islam bila? Zaman Nabi lah. Awal-awal jadi Nabi. Maksudnya di Mekah kan, awal-awal Islam nak berkembang tu. Ketika awal-awal Islam berkembang, talak tidak ada had. Tak ada had, bukan 3. Tidak ada had. Jadi ada sebilangan sahabat, dia talak, dia rujuk, dia talak, dia rujuk, dia talak, dia rujuk, dan sebahagiannya yang rujuk tu saja-saja nak bagi susah si isteri tadi, maka dia menyusahkan isteri tu dengan proses rujuk, talak, rujuk tu. Maka selepas itu barulah turun ayat Quran ni. Kita tengok demikianlah diperbuat demikian itu sehingga seorang perempuan menjadi mangsa berapa lama dalam keadaan tidak ditalak dan tidak pula dirujuk. Sebab berselang-seli, sak talak sak rujuk, sak talak sak rujuk, dia tak ada iddah. Perbuatan ini adalah untuk menyusahkan dan mengkucar-kacirkan penghidupan. Bila jadi susah, sebilangan kecil sahabat yang buat begitu kepada isteri-isteri mereka, maka turun ayat Quran surah Baqarah ayat 231 yang menerangkan dengan secara lebih detail tentang tempoh iddah dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dirara ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
Dan apabila kamu mentalakkan perempuan-perempuan kamu, perempuan-perempuan kemudian hampa, maka hendaklah kamu rujuk kepada mereka dengan cara yang baik, atau kamu lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu rujuk kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan mereka, kerana dengan itu kamu akan melanggar batas-batas Allah, ataupun dipanggil hududullah yang kita mengaji bulan yang lalu. Dan barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya bererti ia menganiayai dirinya sendiri. Ayat ni umum. Ayat ni umum, turun dengan menghadkan bilangan talak. Kemudian Rasulullah SAW bertindak sebagai utusan Allah yang menghuraikan ayat tadi dengan panjang lebar. Nabi pun bagi tahu. Maka talak dihadkan oleh Allah hanya sampai 3 kali saja, kemudian dia jadi talak bain kubra, kemudian kena proses-proses lah sampai habis iddah apa semua, kena kahwin dengan orang lain dulu pula baru boleh kahwin dengan dia. Nabi yang buat penerangan tu. Hadis tentang munakahat, hukum hakam perkahwinan sangat banyak, sehingga kan para ulama mengasingkan buku fiqh yang berbincang tentang munakahat, hukum hakam nikah kahwin, seperti mana para ulama mengasingkan buku tentang warisan harta yang dinamakan ilmu faraid. Pasing satu buku faraid. Dia sebahagian daripada fiqh naknya, tapi dah perbahasan dia complicated, ulama ambil asingkan. Buat keluar, okey, bahas dia saja baru orang mudah faham. Begitu juga nikah kahwin, kekeluargaan Islam. Antara mata pelajaran yang popular lah kalau anak-anak belajar di universiti bahagian syariah, mereka akan belajar satu mata pelajaran munakahat, ataupun dia panggil kekeluargaan Islam. Dia akan teranglah di situ cara panjang lebar. Maka Nabi lah yang bagi tahu kalau orang tu kena talak ketika mana dia haid, dia ada haid, dia mempunyai haid, maksudnya kena 3 kali suci. Kalau seorang wanita itu ditalak dan dia sudah putus haid, maka iddah dia 3 bulan. Itu semua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memperincikan ayat-ayat Quran yang turun secara umum tadi. Dah selesai. Itu di peringkat awal Islam. Satu benda barulah bagi kita. Kemudian, selain 2 contoh tersebut, banyak lagi masalah yang termasuk dalam perkara yang menyusahkan atau yang mendapatkan kemudaratan dari seorang kepada orang lain. Maksudnya satu orang yang buat susah ke orang lain. Misalnya, seperti masalah penyusuan anak kecil akibat penceraian hingga seorang ibu atau bapa mendapat kesusahan kerananya. Susah bila bercerai kan, ada anak kecil, siapa yang nak menyusu? Mak lah yang nak menyusu, sebab susu ada kat mak. Susu milik siapa? Susu milik ayah. Pula dah. Dalam kekeluargaan Islam susu milik ayah, sebab tu kalau seorang wanita dia nak menyusukan anak orang lain, dia kena minta izin kat suami kan, izin suami. Jadi situlah jadi susah bila berpisah, antara masalah yang timbul pada orang lain. Dan seperti masalah menjual barang-barang dengan keuntungan yang berlipat ganda jauh melebihi dari harga biasa, ini juga menyusahkan orang lain. Walaupun ambil untung 3 kali ganda daripada harga modal, yang tu 3, 4, 10 kali ganda pun yang tu tidak dilarang dalam Islam. Untung dia tak ada had. Contohnya kita beli ni modal 3 hupang. Adakah Islam hadkan hanya boleh jual sekali ganda modal saja? Tak ada had. Yang tu dalam fiqh Islam dia tidak ada had. Cumanya yang diingatkan oleh Islam ialah jangan sampai menyusahkan orang Islam yang lain, peniaga-peniaga. Macam tu. Maksudnya kalau harga tu RM2 tempat ni, semua tempat RM2, RM2 Sekupang, RM2 sampai ke Johor, begitulah. Jangan sampai di tempat tu dia jual RM10, orang lain jual 2. Yang tu dirar, menyusahkan orang lain.
Tajuk ambil untung berapa kali ganda tu tajuk lain dalam ekonomi Islam. Tajuk meletakkan satu-satu barang itu berganda-ganda tingginya berbanding dengan barang yang sama yang orang lain jual di tempat tu, yang tu tajuk lain. Tak no? Nanti kita tengoklah dalam muamalat ni, kita akan tengok nanti. Dia akan beritahu, no? Kemudian yang kedua ialah seumpama. Apa dia yang kedua, tuan-tuan? Yang kedua ni maksudnya benda yang contoh yang kedua, dirar lah, manfaat untuk diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Ni contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni adalah huraian kepada perkataan Rasulullah, la dirar, tidak boleh melakukan kemudaratan untuk orang lain yang ada manfaat pada diri sendiri, yang tu juga dilarang. Apa contohnya? Dalam perkara seseorang menjaga atau mengambil suatu faedah dari miliknya sendiri dengan menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Apa nak? Tuan-tuan nak urai kat orang lain, kat orang nanti senang. La darara wa la dirar. Apa maksud dirar? Buat kemudaratan kat orang lain, dalam masa yang sama ada faedah untuk dirinya, itu termasuk la dirar. Ataupun buat kemudaratan untuk orang lain dan tak ada manfaat untuk diri dia, juga dirar, juga dilarang oleh Islam dah. Misalnya ialah seperti perbuatan seorang yang membakar dalam tanahnya sendiri pada hari angin bertiup kencang sehingga menyebabkan terbakar tanah yang ada di sekelilingnya. Perbuatan ini sudah tentu mendatangkan kemudaratan atau kerugian orang lain. Yang demikian, kalau nyatalah kesalahannya, maka dialah yang bertanggungjawab. Dalam kerajaan Islam, orang ni melakukan dua kesalahan. Yang pertama, dia bakar satu tanah. Tanah tu kawasan dia, merebak sampai ke tanah orang lain, habis terbakar tanaman orang lain, maka dia bertanggungjawab. Maka dia bertanggungjawab. Dan yang kedua, dosa dia menyusahkan orang lain lah. Dosa dia menyusahkan orang lain. Kemudian contoh yang kedua, ni Islam buat contoh supaya dengan contoh ni kita dapat jadikan panduan dalam hidup kita untuk tidak menyusahkan orang lain. Duduk rumah taman, pergi buat BBQ depan rumah malam raya. Tu nak kata kat apa kan? Contohlah, contoh. Kan, penuh adik-beradik depa buat BBQ. Tuan-tuan, malam pukul 11 12 baru duduk BBQ dengan riuh rendah satu. Asap tu susah kata. Habis pergi rumah orang dengan baju orang sidai depan rumah, lepas tu masuk dalam rumah orang. Hak ni dirar. Dirar yang mengundang dosa kepada pelaku dia, satu. Dan yang kedua akan dituntut oleh orang-orang yang dianiaya itu di hadapan Allah SWT. Kena tuntut. Kita hak ngaji ni alhamdulillah kita ada guide kita. Ni jangan buat benda hak menyusah orang lain, tak boleh buat. Tak boleh buat. Tengok tuan-tuan, buat contoh yang kedua. Seorang yang meninggikan binaan rumahnya di samping rumah jirannya sehingga menyusahkannya. Menyusahkan siapa? Menyusahkan jiran. Oleh kerana terhalang dari cahaya matahari atau bulan dan dari hembusan angin masuk ke dalam rumahnya, dan ia jirannya tidak bersetuju dengan demikian itu. Ada tuan, benda ni dalam kitab, bahkan dalam fiqh dibahaskan. Dalam kitab fiqh pun ada, dalam kitab tasawuf ada, kitab-kitab hadis pun diuraikan. Iaitu antara contoh memudaratkan orang lain dan dia mendapat faedah ialah dia buat rumah dia tinggi daripada rumah sebelah. Rumah sebelah pondok kecil je, sehingga membuatkan rumah sebelah tak dapat cahaya matahari. Berapa puluh tahun? 40 tahun. Duk tersorok, angin tak kena, cahaya matahari tak kena. Tunggulah esok padang mahsyar dia tuntut 40 tahun punya duk pahala. Sebab tu dalam kitab fiqh, dia belakang-belakang ni dia ada haqqus syuf'ah. Seorang jiran dia ada hak untuk menentukan siapakah yang boleh beli tanah di sebelah rumah dia. Siapa yang boleh sewa dan beli rumah di sebelah rumah dia. Kalau dia kenal orang yang nak beli tu memang perangai tak elok. Anak-anak dia semua tak tutup aurat, jenis buka lagu sampai tengah malam, melepak depan rumah sampai tengah malam, orang kenal. Maka orang hak duduk di situ dia boleh dia boleh usulkan
kepada pemerintahan Islam, dia kata saya tak mau dia beli rumah di tepi rumah saya sebab saya kenal dia, maka tak lulus dia beli rumah di situ. Tu antara hak jiran yang ada dalam perbahasan Islam. Jadi ingatlah kita nak buat rumah tepi rumah orang susah, janganlah melampau-lampau kan. Kalau binaan rumah kita tidak menghalang angin atau cahaya matahari atau jalan umum, maka yang tu tidak mengapa. Ataupun dia kata bila kita buat rumah tadi tinggi menghalang cahaya matahari, cuma kita dah bincang dengan dia tu kata tak apa, kami memang tak suka panas, memang suka sejuk. Tak apa, memang mereka suka duduk sejuk-sejuk kan. Jiran bagi tak ada masalah. Contoh ketiga, seperti seorang yang korek periginya berdekatan dengan perigi jiran sehingga airnya menjadi kering, menyebabkan kesusahannya. Dia korek air tepi kono, yang tu dirar, dilarang oleh Islam. Ada hadis la tudaru fil hafri, janganlah kamu menyusahkan dalam perkara pengorekan itu. Hafr ni korek. Nombor 2, menegah orang lain daripada mengambil atau mendapatkan suatu faedah daripadanya sehingga ia mengalami kesusahan. Apa dia dirar yang kedua? Apakah kemudaratan pada orang lain jenis yang kedua? Iaitu kita larang orang daripada mengambil atau mendapatkan satu faedah daripada sesuatu sehingga ia orang yang kita larang tak sah mengalami kesusahan. Benda apa ni kan, jauh sangat bunyi. Misalnya seperti seorang yang menegah bahan-bahan yang sangat diperlukan orang lain. Satu orang dia tak bagi orang masyarakat ataupun orang lain guna sebab benda tu dia beli. Benda apa dah dia beli? Ataupun yang tu hak umum, dia tak bagi orang lain guna. Benda apa? Contoh macam ni. Padahal bahan-bahan itu dapat diberikan kepadanya. Dalam Bukhari dan Muslim menurut riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u fadlal ma' litamna'ul kala." Jangan kamu tegah kelebihan air, kerana dengan begitu berarti kamu menegah akan pertumbuhan rumput. Air tidak boleh dimonopoli Islam. Air, elektrik, rumput. Sebab tu dalam Islam sungai tidak boleh dijual kepada orang. Aku belilah sungai ni semua, sungai muda ni. Tak boleh jual beli sungai ni. Sungai ni Allah buat untuk semua. Semua orang boleh guna air. Ada panjang tuan-tuan, begitu juga api. Kan? Api. Kerajaan buat, kemudian rakyat bayar. Secara balik modal lah. Apabila benda-benda asas diberikan monopoli kepada golongan tertentu, waktu tu ketika tu pemerintah akan ambil tindakan. Bukan api ayak saja, beras ke umpamanya. Beras diberikan kepada satu orang, dia jaga beras. Tak boleh. Dalam Islam tidak dibenarkan monopoli begitu. Sebab dia bahan asas. Bukan saja api, ayak, beras, apa saja bahan-bahan asas tidak boleh diberikan kepada orang perseorangan. Sebab tu pada zaman Umayyah, pemerintahan Umayyah, di tengah-tengah pekan ada satu alat yang mengeluarkan dua benda hari-hari percuma. Sebelah sini buat keluar susu, sebelah sini buat keluar tepung. Setiap hari percuma dua benda asas tu yang tidak dijual zaman pemerintahan Umayyah. Salah seorang daripada orang pi tiap hari ambil, banyak mana susu nak makan, banyak mana tepung nak makan. Kemudian menurut riwayat dalam Sunan Abi Daud bahawa ada seorang lelaki bertanya, "Hai Nabi Allah, apakah suatu yang tiada halal ditegahnya?" Jawab Nabi, "Air." Kemudian dia bertanya, "Hai Nabi Allah, apakah lagi yang tiada halal ditegahnya?" Jawab Nabi, "Ialah garam." Benda asas makanan.
Akhirnya ditanyakan pula, apakah yang tiada halal ditegahnya? Jawab Nabi, engkau kerjakan kebaikan, ada lebih baik bagi engkau. Kita buat baik, tak boleh tegah lah. Pada hadis yang lain ada diterangkan 3 macam bahan yang menjadi hak bersama untuk faedahnya. Ni masuk bab la dirar nah. Nampak? Ni dia nak masuk ni dalam bab apa nama ni, barang-barang utama yang tidak boleh ditegah, tidak boleh dimiliki oleh seorang. Nabi sebut an-nasu syuraka'u fi thalath, al-ma' wan-nar wal-kala. Manusia ataupun orang ramai bersyarikat. Bersyarikat ni berkongsi pada 3 benda, iaitu air, api dan rumput. Ayam, elektrik dengan rumput lah. Hari ni TMB kan. Maka TMB dia tak boleh dimonopoli oleh satu orang. Dia mestilah disediakan oleh kerajaan atas dasar kebajikan. Dia tak boleh based on apa nama ni, keuntungan. Kita di Malaysia ni kira ni elektrik duk naik lagi ni salah lah. Elektrik termasuk benda yang dikongsi ataupun benda yang mesti disediakan oleh kerajaan atas dasar kebajikan. Kan? Tiap-tiap tahun TNB bentang keuntungan berbilion. Tak tahu daripada dulu, mana ada pernah rugi. Berbilion daripada dulu. Tiba-tiba dengar nak naik lagi. Kenapa? Kan bukan rugi, naik lagi, tak boleh. Maka pengurusi TNB kena tahu hadis ni. Kan, kena bacalah hadis ni untuk ni apa? Umat kesemuanya. Tuan-tuan, kemudian menurut pengertian hadis ni bahawa tiap-tiap orang berhak mendapat faedah daripada 3 bahan macam yang diperlukan oleh setiap orang. Ulama fiqh telah menetapkan, ulama dia baca semua hadis, depa pun buat keluar kaedah, iaitu tidak harus bagi seorang mengongkong bahan-bahan ini untuk miliknya sendiri, padahal orang lain tak dapat. Tak boleh. Satu orang dia ada syarikat, dia monopoli beras, maka harga dia yang tentukan. Dia buat naik suka hati dia, dia buat turun suka hati dia. Tak boleh. Bahan-bahan asas mesti dikawal, dimiliki, disediakan oleh kerajaan yang memerintah secara apa nama ni, kebajikan. Secara kebajikan. Yang ni Islam. Tuan-tuan, suasana macam ni kita akan tengok seperti mana yang Nabi janjikan bahawa satu hari nanti sebelum kiamat dunia akan mengalami fasa takunu khilafatan rasyidah. Akan jadi, tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis, insya-Allah saya akan hurai dalam ceramah saya akhir bulan ni. Tajuk dia Imam Mahdi di masjid mana ni, ingat ana? Along Binjai. Kampung Binjai. Saya pun tak tahu kat mana. Masjid Kampung Binjai. Ceramah tajuk Imam Mahdi. Yang tu saya akan selit hadis-hadis Nabi sebut pasal pemerintahan ni. Sebelum kiamat, dunia ni dia akan jadi pemerintahan ala khilafatin nubuwah, mengikut manhaj Nabi. Waktu tu seronok lah. Waktu tu seronok. Semua ni akan berjalan waktu tu. Semua ni akan berjalan. Langit tidak akan apa nama ni, memegang dan menahan walaupun sebutir air daripada atas, dan waktu tu bumi tidak akan menahan walaupun sebatang pokok, sebutir benih daripada perutnya. Dia buat keluar semua, langit pun buat turun semua. Waktu tu mewah semewahnya, tak ada langsung orang miskin dan tidak ada kezaliman. Akan jadi zaman tu zaman Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Hak kita duk baca ni lah, wallahu alam, boleh jadi sempat. Kan? Tak tahu. Dia kata, apabila seseorang milik bahan-bahan ini secara besar-besaran terlampau banyak hingga merosakkan masalah kepentingan orang ramai, nampak tak? Bila duk kat dia boleh tentulah ikut suka dia lah. Atau orang yang miliknya boleh memperkuasakan di atas harga dan pembahagiannya yang membawa rosak keperluan umum orang ramai, maka hendaklah pemerintah atau kerajaan menahan bahan milik perseorangan ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai supaya semua orang dapat menikmati faedah daripada bahan-bahan tersebut untuk melaksanakan erti bersyarikat, berkongsi yang disebut dalam hadis Nabi ini. Kita di Malaysia gula dikuasai oleh orang perseorangan.
Lah ni sekilo berapa? RM2 apa? 6. RM6 no. 28. Dia. Saya duk beli dulu duk teringat beli gula kat mak api kedai RM1. Zaman saya RM1.2. Tu zaman saya supaya saya tua sangat no. Zaman saya kecil lah tuan, RM1.2. Duk ingat lagi tepung 9 kupang. Sebab mak bagi duit cukup-cukup. Tu kena kira tu kan. Gula RM1.2. Lepas tu naik RM1.4. RM2.8. Pasal apa? Pasal duk milik orang perseorangan. Sebab tu gula antara bahan yang asas yang mesti dipegang oleh kerajaan. Itu konsep dalam pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam lah, no? Jadi faham-faham lah. Kemudian sayugia dipahamkan bahawa nas keterangan hadis dalam 3 perkara ini, air, api dan rumput, nampak tuan-tuan, bukanlah bererti 3 perkara itu sahaja yang diperlukan oleh orang ramai. Malah ada lagi bahan-bahan lain yang sepertinya. Nampak? Bukan 3 tu saja. Apa saja bahan asas lain mesti dipegang oleh pemerintah. Tak boleh dikuasai oleh perseorangan. Yang demikian tersebut ini sekadar menerangkan misal atau contohnya. Sebagai buktinya, ada riwayat menyebut perkara garam seperti mana yang telah dijelaskan. Maka dengan keterangan ini bermaknalah tiap-tiap barang makanan yang sangat mustahak atau yang menjadi asas keperluan lainnya bagi penghidupan orang ramai adalah termasuk dalam takrif pengertian 3 macam bahan yang tersebut di atas. Nampak tuan? Ini kaedah. Tuan-tuan boleh garis kataan tu. Tiap-tiap barangan yang mustahak atau yang menjadi asas keperluan bagi penghidupan orang lain termasuk dalam pengertian 3 macam bahan yang di atas. Yang tu istinbat para ulama setelah melihat ke semua hukum hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian habis tengok bawah terus tuan, tinggal perenggan tu. Di antara yang ditunjukkan oleh hadis yang ke-32 ini ialah hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa agama Islam agama kesejahteraan dan keselamatan, agama yang tidak mengingini kemudaratan atau kesusahan yang ditimbulkan oleh perbuatan penganiayaan, sama ada terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kita jangan kata bila mudarat tu kat diri kita, biar pi ya, diri sendiri. Buat apa pun tak boleh. Dalam Islam konsep dia hak diri kita tu juga dipandu oleh Islam. Adilnya Islam sehinggakan kemaslahatan diri kita juga dikawal oleh Islam. Saja-saja nak potong jari kita tu punya pasal jari aku. Islam kata tak boleh sebab itu memudaratkan kamu. Maka tak boleh potong jari sendiri walaupun untuk saja-saja. Hukum dia haram. Nyawa kita nak bunuh tak boleh, Islam haramkan sebab itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Begitulah dalam Islam ni. Keadilan Islam, antara bukti keadilan Islam ialah Islam menjaga walaupun diri kita sendiri yang kita nak buat nananya terhadapnya. Kemudian habis tengok nombor 2. Hadis ini menjadi salah satu sumber pengambilan hukum Islam. Pak tuan-tuan, hadis ni besar. Macam saya beritahu, berdasarkan kaedah yang diciptakan daripadanya, iaitu dari sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Kaedah ini ialah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu dihilangkan, dilenyapkan. Dan ini bererti tidak boleh diadakan atau ditimbulkan suatu kemudaratan atau suatu perkara yang boleh menyebabkan kesusahan. Lebih kurang samalah dua-dua tu qawaid fiqhiyah. Ad-dararu yuzal, la darara wa la dirar. Dua-dua tu qawaid fiqhiyah yang hampir sama perbahasan dia. Bahawa di antara hukum-hukum yang didasarkan kepada kaedah tersebut ialah hukum qisas, bunuh balas. Nampak tuan-tuan? Hukum bunuh balas. Macam mana praktikal dia? Macam ni. Satu orang A bunuh A, dia bunuh B. A pembunuh. Orang yang sanggup bunuh ni dahsyat tuan-tuan. Saya pernah sembang dengan sah pula tak dengan pembunuh lah, dengan pembunuh dalam dalam penjara, masuk penjara Sungai Petani itu rupanya Juvana seronoklah masuk pergi ceramah dalam tu kan.
jumpa pelajar-pelajar. Bunuh ni dia susah, pengalaman orang kali utama bunuh 3 hari dia tak duduk tang tu lah, tangan duduk macam ni dengan kaki dia. Tangan kaki dia duduk macam tu kan, bunuh orang. Bunuh ni satu benda yang cukup besar dalam Islam, dia dosa besar. Seumpama meruntuhkan Kaabah. Ada Nabi sebut membunuh seorang Muslim lain seumpama meruntuhkan Kaabah. Dosa yang sangat besar. Bila A bunuh B, A pembunuh, maka A boleh memudaratkan orang lain. Dalam Islam ada satu kaedah disebutkan ad-dararu yuzal. Kemudaratan mesti dilenyapkan, mesti dihilangkan. Maka A akan dibunuh balas mengikut peruntukan qisas yang ada dalam undang-undang jenayah syariah. Sebab apa A mesti dibunuh? Kerana ad-dararu yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan, iaitu si pembunuh tadi. Sebab tu dalam Islam pembunuh akan dibunuh balik. Dia akan dibunuh balik. Itulah dia punya uraian dia. Hukum qisas, bunuh balas, hukum hudud atau jenayah, dan hukum-hukum yang melebihkan kerosakan seperti hukum ganti rugi dan sebagainya, yang banyak diperkatakan dan diuraikan dalam kitab-kitab ilmu fiqh. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan masuk nanti hadis yang ke-33. Kita akan baca mak surat dan surah Al-Kahfi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Ke surat 293. Surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Ke surat 293. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Kita sambung Fiqh Manhaji jilid 6 Muamalat, muka surat 1209. Muka surat 1209. Syarat sah jual beli yang keempat. Barangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Syarat sah jual beli yang keempat. Nah, tengok hak kehidupan seharian kita ni, yang mana yang bertepatan dengan syarak selama ni, yang mana yang tidak. Barangan tersebut hendaklah boleh diserahkan daripada segi fizikal dan syarak. Benda tu boleh serah. Kita pergi kedai nak beli air mineral sepotong. Mana dia? Nampak depan kita. Ambil, saya beli air ni, penjual kata saya jual. Dah, boleh serah kat kita. Itu maksud boleh serah. Contoh mudah tak boleh serah apa dia? Contoh mudah yang tak boleh serah ialah ikan yang duduk dalam sungai. Saya jual kat kamu semualah ikan keli hak duduk dalam kolam ni. Kan? Nak serah macam mana ni, keli duduk dalam sungai ni? Kan, siapa nak pergi tangkap? Apabila barangan itu tidak boleh diserahkan, tidak ada kemungkinan untuk diserahkan, maka jual beli itu tidak sah. Habis. Yang tu je. Saya dia bagi contoh banyaklah. Jika satu pihak gagal menyerahkan barangan yang ingin dijual, gagal serah, akad buat dah, jual beli barang, duit bagi dah. Nah, duit bagi dah, barang tak boleh serah. Atau barangan yang ingin dijadikan sebagai bayaran. Apa dia ni? Atau barangan yang ingin dijadikan sebagai bayaran. Tak boleh serah barang yang nak dijadikan sebagai bayaran. Saya baca sekali lagi. Jika satu pihak gagal menyerahkan barangan yang ingin dijual, yang ni penjual ke pembeli? Ayat ni kena kat penjual ke kat pembeli? Penjual. Kalau penjual gagal serahkan barang tak boleh serah. Sebab duduk dalam sungai, barang hilang, barang orang curi. Dia ada laptop, tapi orang curi. Dia kata, hang carilah, aku jual murah dah. Oh, banyak cantik. Kan, ambil lah, jumpa 300. Tak boleh. Satu. Hak ni pembeli pula, tuan-tuan. Atau barangan yang ingin dijadikan sebagai bayaran. Dia nak barang pula dah. Dia nak bayar dengan barang. Boleh tak dalam Islam? Boleh. Tak guna duit, nak bayar dengan barang. Nak beli barang, nak bayar. Maka barang tu juga syarat dia mesti boleh diserahkan. Si pembeli tadi ni, apabila dia nak buat bayaran dengan barang, maka antara syarat yang ditetapkan oleh fiqh ialah barang yang nak dibuat sebagai bayaran tu juga mesti boleh diserahkan. Faham tak, tuan? Okey, yang itulah kita dah tengok dah dulu ni. Dan barangan tersebut telah ditentukan ketika proses jual beli. Kontrak tersebut tidak sah. Kontrak tersebut tidak sah. Bila kontrak tersebut tidak sah? Apabila barangan yang ingin dijual tidak boleh diserahkan, ataupun barang yang nak dibuat sebagai bayaran tak boleh diserahkan, maka ketika itu kontrak tersebut tidak sah. Kontrak tersebut tidak sah. Nak urai ke tak ni? Tak payah kot noh. Faham kot? Tadilah saya buat contoh tadi. Ini kerana pihak satu lagi pasal apa dia punya illah tak boleh. Reason dia tak boleh pasal apa? Ini kerana pihak satu lagi tidak yakin dia akan beroleh timbal balik kepada apa yang diberikannya. Kita pergi kat kedai,
nak beli apa nama ni handphone kat dia, maka tuan kedai tu kata handphone baru kena curi, hak baru punya. Kalau hang jumpa kan, kalau hang jumpa aku jual murah-murah dah kat hang. Kawan ni pembeli ni pun bagi duit berapa nak jual ni, harga asas 1000, aku jual 200 dah lah, sebab hang nak kena cari. Maka tak sah. Dia pun bagi 200, dia kata tak apa aku beli, aku setuju. Penjual tu pun kata okey aku jual 200, ambil duit. Ketika itu kontrak itu tidak sah. Contoh yang kedua, dia pergi kedai, dia nak ambil notebook, kemudian dia nak bayar dengan handset dia, dan handset dia kena curi. Dia pun pergi kat kedai, dia kata nak beli notebook ni, nak bayar apa? Nak bayar handset. Mana dia handset? Handset kena curi lah. Nanti hang nak cari lah. Waktu tu ketika dia ambil, saya beli notebook ni, bayaran dia handset saya yang hilang, yang tak boleh diserahkan, maka ketika tu kontrak itu tidak sah, kerana bayaran barang yang nak dibuat bayaran itu tidak dapat diserahkan. Dah yang tu lah. Perenggan kedua, dengan ini bermakna, dia buat contoh, tidak sah menjual kereta yang telah hilang. Samalah, kereta hilang, dia kata kalau hang jumpa ambil murah-murah ya. Atau burung yang masih bebas di udara, kan, terbang tu, dia kata 5 ekor tu nak depan sekali, ambil tu, maka tak sah. Atau ikan yang masih dalam sungai, tak boleh, kena ambil buh dalam raga, ataupun duduk dalam bekas tu, boleh ambil, boleh sedok, baru sah. Lagi mana dia duduk dalam sungai, duduk di udara, tak boleh. Dan masih dalam sungai atau sebagainya, kerana secara fizikal barangan ini tidak mampu diserahkan. Dalam sungai susah lah. Tapi kalau dalam kolam kita, tuan-tuan, kolam kita memang kalau cedok dapat. Sungai ni cedok tak tentu dapat. Sungai dia besar, maka tak ada kemungkinan untuk diserahkan. Tapi kalau jual ikan hak dalam kolam kita, hak memang cedok, boleh naik angkat, itu tak apa. Keli, kita buat kolam ikan keli, kan, nak beli keli hak mana ni, hak ni, kan, yang tu tak apa, kita pun pergi cedok, angkat ni 10 ekor ni tunjuk ada ni 10 ekor ni nak jual 15, kan. Okey, kemudian yang tu tak ada masalah, sebab boleh serah, Atau ikan yang masih dalam sungai atau sebagainya, kerana secara fizikal barangan ini tidak mampu diserahkan. Itu reason dia, illah ada Arab panggil dalam kitab fiqh. Lagi, contoh lagi, barangan yang dirampas juga tidak sah dijual jika barangan tersebut berada di tangan perampas, orang rampas ataupun tarik, kan, orang tarik kereta, kan, tarik kereta, bank tarik, ada kat bank, kita nak jual ke orang, padahal dia pun tak bayar 4 bulan dah, kan, barang tu duduk kat bank. Kereta, tuan-tuan, contoh kereta lah yang paling mudah, maka kita tak boleh jual walaupun kereta tu nama kita, geran ada kat kita lah ni, geran bank bagi dah, kan. Jadi dia milik kita, cuma kita beli cara hutang. Barang tu hak kita ke hak bank? Hai, ni kita beli kereta lah ni cara hutang, kan. Bank bagi geran dah, bank bagi geran duduk kat kita, kereta nama siapa? Nama kita, cuma kita beli cara hutang. Kereta tu milik kita, tapi bila kita tak bayar berapa bulan, bank akan tarik. Yang tu memang hak dia, sebab ada dalam agreement, memang hak dia, maka dia tarik. Waktu dia tarik, waktu tu barang tu tidak boleh dijual beli, tidak sah. Itulah, barang yang dirampas juga tidak sah dijual jika barang tersebut berada di tangan perampas. Siapa perampas di sini? Bank lah, kecuali jika pembeli adalah perampas sendiri. Pembeli itu adalah perampas sendiri, ataupun pembeli mampu merampas semula barangan tersebut daripada perampas. Dia boleh pergi ambil barang tu, maka dia boleh beli, kalau dia boleh ambil barang tu daripada perampas. Kemudian contoh lain lagi, banyak contoh dia buat ni, kan. Boleh kita tengok kehidupan seharian kita dalam jual beli. Menjual sebahagian barangan yang tidak boleh dibagikan, ini juga termasuk dalam
syarat sah jual beli nombor 4, iaitulah barang mesti boleh diserahkan. Maksudnya kalau kita jual barang yang tak boleh nak serah sebab tak boleh nak bahagi, maka tak sah jual barang tu. Contohnya kita jual rumah pondok sebiji, jual kat 3 orang. 3 orang tu pula tak ada kena-mengena. Jual rumah sebiji, kecil je rumah. Dalam rumah tu ada sebilik je, bilik yang ada sebilik je. Jual kat siapa? 3 orang. 3 orang tadi pula asing-asing. A, B, C. A duduk sungai petani, B duduk Palau Batas, C duduk Belik Pulau. Ni nak bagi rumah macam mana? Ambil jamban saja. Ni kawan ni ambil jamban saja, kawan ni ambil dapur saja, kawan ni ambil. Tak boleh. Maka jual beli barang yang tak boleh dibahagikan tidak sah. Sebab tak boleh serah. Menjual sebahagian barangan yang tidak boleh dibahagikan juga tidak sah kerana jualan ini akan menyebabkan nilai barangan tersebut hilang atau tidak boleh digunakan lagi. Contohnya buku. Contohnya buku. Jual kat orang ramai. Kita jual kat 2 orang. Seorang mai daripada mana, seorang mai daripada mana, dua-dua tak kenal, kita jual. Hampa dah duit buku RM30 ni, hampa tak ada duit, ada seorang apa 15, hampa ambil lah seorang setengah. Tak boleh. Kecuali buku tu memang untuk dikongsi. Kan? Kita pi pustakaan, kita pi kedai buku, nak beli buku sirah tebal RM80. 2 orang kawan. 2 orang depan ni kawan nak pi beli. 80 teringin buku ni, hang teringin, aku pun teringin. Duit kita kongsi macam mana? Kita share, baca sama-sama. Lepas nak kongsi tak ada masalah. Tak apa, iaitu lepas nak kongsi hak. Yang tak boleh ni ialah apabila 2 individu yang berlainan, kawan ni main pada mana, kawan ni main mana, ataupun 3 individu yang berlainan, yang satgi semua nak bawa balik barang tu, maka pen tak boleh. Seorang satu pen nak jual kat 2 orang, nak bahagi macam mana pen? Tak boleh. Contohnya buku, pedang tak boleh, rumah kecil pun tak boleh. Kalau roti tu 20 buku, dalam tu 20 kan. Nak beli gajinya satu bungkus tu RM2.40. Duit ada RM1.2 kan. Nak beli macam mana, nak abang kat tukang kedai nak beli RM1.2 boleh tak? Dia ketuk dengan roti tu. Maka jumpa seorang lagi nak beli roti ke? Contohlah, seorang lagi nak beli roti ke? Aku pun ada RM1.2. Contoh, tak ada dah contoh tu. Nak cari mana contoh tu? Kawan tu pun RM1.2, kawan ni pun RM1.2. Dua-dua nak beli roti. Contoh. Waktu tu boleh tak? Boleh, sebab roti tu boleh bagi. Dia kena tahu reason dia tu. Dalam fiqh ni kita hafal illah dia, kita boleh bagi, kita boleh pulang hukum, boleh bagi hukum lah. Sebabnya menurut syarak barangan ini tidak mampu diserahkan kerana penyerahan ini menyebabkan barangan ini terpaksa dibahagi, rumah kecil tadi ni, atau dipisahkan. Tindakan ini sudah tentu akan menurunkan nilai barangan tersebut. Ni sebab kedua, dia akan merugikan nilai barang. Selain itu, yang ketiga, perbuatan ini juga membazir dan ia adalah perbuatan yang dilarang. 3 sebab tu. Namun jika barangan tersebut dijual tanpa dinyatakan bahagiannya secara jelas, iaitu belian dilakukan dengan cara berkongsi barangan yang dijual, kontrak tersebut sah kerana pembeli tidak berhak menuntut barangan tersebut dibahagi-bahagikan. Dengan ini barangan tersebut boleh dimanfaatkan dengan cara saling berkongsi. Hak buku tak sah ni, mereka nak share. Memang lepas beli tu kita beli untuk apa ni? Kita share, ada orang baca. Maka lepas pembeli saling baca, boleh bacalah 2 orang pakai kongsi untuk baca. Yang tu boleh berkongsi hak. Berkongsi hak. Nombor 5, apa lagi syarat dia? Pihak yang berkontrak. Siapa pihak yang berkontrak? Penjual dan pembeli. Siapa tak tahu tulis. Waktu saya tanya tak sah, dia tak tahu, kena tulis. Pihak yang berkontrak, penjual dan pembeli tadi ni, mestilah orang yang mempunyai kuasa ke atas barangan yang ingin dijual. Ada kuasa ni apa? Dia ada hak ataupun dia ada kuasa. Dua ayat tu kita tengok sekali lagi. Dia ada contoh dia. Mestilah orang yang punyai kuasa ke atas barangan yang ingin dijual beli, sama ada kuasa sebagai seorang penjaga atau kuasa sebagai
milik kita pergi kedai koop tu, kita pergi kedai koop nak beli beras, kita pun ambil beras, dia pun kata saya jual beras ni RM25, kita pun kata saya beli, sah ke tak? Sah. Pasal apa? Sebab beras tu memang milik dia. Memang milik dia, dia ada kuasa pemilik ataupun penjaga, ataupun dia kerja, dia bukan pemilik kedai, dia kerja dengan orang, maka dia penjaga. Ataupun contoh lain, penjaga, dia jaga barang orang. Seorang hakim yang memegang hak milik orang-orang yang disekat hartanya. Ingat tak dulu kita mengaji dah, ada sekumpulan orang Islam ni yang tak mampu menguruskan harta dengan baik. Bukan dia gila, bukan dia gila, akal dia waras, cuma dia tak mampu nak urus. Gaji dia RM5,000 kan habis dah, selesai. Dia pergi joli apa semua ni, duit api ayam, anak-anak nak mengaji, makan apa, dia tak reti nak urus. Maka duit dia dijaga oleh kerajaan Islam, oleh hakim ataupun qadhi. Kalau pemerintahan Islam, qadhi berhak untuk mengarahkan duit dia sekian. Ini penjaga. Penjaga. Kemudian dengan ini pemilik dibenarkan menjual barangan miliknya. Ini yang saya buat contoh tak sah. Siapa-siapa pun yang milik barang dia boleh jual, atau menggunakan barang tersebut untuk membeli sesuatu barangan, ataupun dia boleh guna barang hak dia milik tu untuk jadikan bayaran, kerana syarak mengesahkan kuasa hak miliknya, sebab dia ada hak milik dah, berhenti. Demikian juga penjaga atau pemegang wasiat. Saya nak tanya, penjaga ni pemilik harta ke bukan? Nak jawab tak? Penjaga ni pemilik harta ke bukan? Bukan, dia penjaga aja. Pemegang wasiat, dia juga bukan pemilik harta, dia wakil, pemegang wasiat. Mereka ni walaupun tak ada kuasa hak milik, tetapi mereka boleh jual beli. Bila? Demikian juga penjaga atau pemegang wasiat, mereka dibenarkan menjual barangan milik orang di bawah jagaan mereka, atau menggunakan barangan tersebut untuk membuat belian. Mereka boleh. Pemegang-pemegang wasiat, qadhi apa semua ni, penjaga barang anak yatim, dia nak bagi barang anak yatim tu, orang kata apa, dia nak istismar, nak membanyakkan, maka dia boleh, dia dibenarkan. Setengah-setengah inilah keadaan. Kemudian demikian juga dengan wakil, mereka dibenarkan menjual barangan pewakil atau membeli menggunakan barangan pewakil. Dia yang duk kerja di kedai-kedai orang yang bukan kedai dia, supermarket bukan supermarket dia, kedai bukan kedai dia, itu semua tu wakil. Atas alasan mereka semua mempunyai kuasa terhadap harta tersebut, sama ada kuasa tersebut diberikan oleh syarak seperti penjaga. Pekerja-pekerja di kedai yang bukan kedai mereka adalah wakil. Siapa bagi kuasa hak milik kat mereka? Tokek tu bagi. Dalam lingkungan yang terhad lah, bukannya dia boleh makan apa semua. Maksudnya untuk dia jual dan dia beli. Sama ada kuasa tersebut diberikan oleh syarak seperti penjaga dan pemegang wasiat, ataupun kuasa tersebut diperolehi daripada pemilik sendiri, seperti okey dah selesai. Jika barangan tersebut dijual atau digunakan untuk membeli oleh orang yang tidak diberi kuasa, dalam istilah fuqaha ni ulama-ulama fiqh, dikenali sebagai fuduli. Fuduli itu cara sebutan dia, tambah huruf H situ, FUDHULI, fuduli. Siapa reti tulis Jawi, tulis dalam tu fa dad waw lam ya, fa dad waw lam ya, fuduli. Fuduli ni siapa? Orang yang tak ada kena mengena dengan sesuatu urusan, secara umumnya begitu. Ente fuduli, harap tanya tu. Kita duk sembang duk bincang pasal kita ada orang ni, benda penting, dia memang duk sampuk ente fuduli, harap juga tu. Hang tak ada kena mengena kan? Sama dengan dalam jual beli juga, orang yang fuduli
luar daripada pengkontrak, iaitu penjual dan pembeli, dia tak boleh jual, tak boleh beli. Contoh, orang duk berniaga nasi lemak, kita turun-turun pipi bungkuih, pipi cedok-cedok kita pun bungkuih jual, no. Makcik tu tengok atas bawah dia ni pasal apa kan, duk jual nasi lemak orang ni, sah ke tak? Tak sah. Walaupun depan tuan dia duk tengok terkebir-kebir atas bawah, tak boleh, tak sah, no. Itu fuduli, dia tak ada hak nak pergi jual nasi lemak orang, no. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Ada hadis, wala bai'a illa fima tamlik, tidak harus jual beli melainkan pada barang yang kamu miliki, no. Ambil barang orang jual tak sah. Namun demikian, ini dia buat satu contoh, satu je contoh, tengok elok-elok siapa faham. Lagi saya yang tak faham. Tengok contoh ni dia biasa, dia rumit sikit. Larangan ini, tengok kita bawah tajuk apa, cuba tengok nah. Larangan ini, jual barang orang ni yang tak sah, jual barang milik orang tak sah. Larangan ini dikecualikan jika barangan tersebut dijual oleh seseorang yang bukan pemilik pada asalnya, cuma dia adalah pewaris harta tersebut dan dia menyangka pemiliknya masih hidup. Walau bagaimanapun, kemudiannya pemilik asal tersebut terbukti telah pun mati ketika kontrak tersebut dimeterai. Tu dia. Macam mana ni nak buh-buh nama tu siapa-siapa tu. Dalam kes ini, jual beli tersebut dan segala proses yang berkaitan dengannya diterima sebagai sah. Alasannya, sangkaan awal individu ini silap dan kemudian dia disahkan sebagai pemilik sebenar barangan tersebut ketika kontrak tersebut dimeterai, dan dia bukan lagi fuduli, orang yang tidak berkenaan dengan harta tersebut. Perkara yang diambil kira dalam soal kontrak ini ialah kedudukan sebenar ketika kontrak dimeterai, bukan sekadar berdasarkan sangkaan semata-mata. Macam ni. Jual barang hak orang bukan hak kita, tak sah, sebab bukan hak kita. Kontrak jual beli itu tak sah. Kalau lawan di mahkamah Islam, menang kat pemilik barang tu. Ada pengecualian, iaitu kalau barang tu anak jual, tu yang bukan pemilik pada asalnya ni, maksudnya anak jual. Dia jual apa? Dia jual kasut ayah dia, contohlah. So ayah dia 1,000, contoh jam ayah dia 5,000 jam ayah dia. Bila dia jual jam ayah dia waktu tu hidup nggih, dia pun pergi jual jam ayah dia RM5,000, sah ke tak? Walaupun ayah sendiri, no? Dia jual barang ayah dia, iaitu jam RM5,000, ayah dia hidup lagi, maka kontrak tu tak sah, jual beli tu tak sah. Dia sangka ayah dia masih hidup, rupa-rupanya waktu dia jual tu ayah dia dah mati. Maka jam tadi ni kalau ikut faraid adalah milik dia. Setelah dibahagi-bahagikan apa semua, para cakap panjang lebar, jam tadi ni memang hak dia, memang hak dia. Maka ketika itu jual beli tadi sah ke tidak? Jual beli tadi sah, sebab memang hak milik dia. Contoh macam ni, hari Ahad dia pergi ziarah ayah dia, ayah orang kaya. Dia tengok ayah dia duk hak dah ni kan, nampak macam tak sihat dah ni, tak apalah, dia pergi ziarah apa semua, dia balas jam tu, contoh tu, no? Buat pilah contoh tu, no? Balas jam, dia pun ambil jam, dia balik. Dalam perjalanan dia balik tu, pak meninggal di rumah, no? Pak meninggal. Dia ni sampai di rumah dia, pak dia duduk di apa nama ni, di Bertam ni, dia duduk Sungai Tani. Sampai di Sungai Tani dia jual dah. Waktu ayah dia meninggal tu, dia sampai Sungai Tani, dia pun pergi ke kedai pun ambil 5,000 jam tadi, nah, ambil 5,000. Maka sah ke tak jual beli barang tu? Pada asalnya, sekiranya jual beli barang itu ketika mana ayah dia masih hidup, maka jual beli itu sah tak? Tak sah. Tetapi ketika
dia ambil barang tu, ayah dia hidup lagi, tapi waktu dia jual pak dia hidup kan mati dah, maka ikut faraid barang tu memang hak dia. Sebab bila satu orang ni meninggal, 3 aja yang boleh dapat harta: mak ayah, suami isteri, anak. Abang-abang, pak menakan apa semua ni mahjub. Dalam faraid dia apa? Mahjub. Jadi anak ni memang dapat. Jadi bila kira-kira memang bahagian anak 15,000. Memang bahagian dia 15,000 termasuk jam ni. Sah tak jam ni? Sah. Saya baca balik tuan-tuan daripada awal. Tuan tengok Larangan ini dikecualikan jika barangan tersebut dijual oleh seseorang yang bukan pemilik pada asalnya. Seseorang ni siapa? Anak. Jam tu hak ayah ke hak anak? Hak ayah. Waktu ayah tu hidup tak sat? Dah. Waktu ayah tu hidup hak ayah. Maka bukan pemilik pada asalnya. Dah. Cuma dia adalah pewaris harta tersebut dan dia menyangka pemiliknya masih hidup. Walau bagaimanapun kemudiannya pemilik asal tersebut terbukti telah pun mati. Ketika apa? Ketika kontrak tersebut dimeterai. Apa maksud ketika kontrak dimeterai? Ketika proses jual beli, penyerahan jam dan penyerahan duit dilakukan. Ketika proses jual beli berlangsung dan berakhir, ayah dia waktu tu memang dah mati dah. Dalam kes ini jual beli tersebut dan segala proses yang berkaitan dengannya diterima sebagai sah. Alasannya, sangkaan awal individu ini silap dan kemudian dia disahkan sebagai pemilik sebenar barangan tersebut ketika kontrak tersebut dimeterai dan dia bukan lagi fuduli. Perkara yang diambil kira dalam soal kontrak ini ialah kedudukan sebenar ketika kontrak dimeterai, bukan sekadar sangkaan semata-mata. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekadar tu dulu untuk hari ini. Kita akan sambung nanti syarat lain pula. Tengok ada lagi berapa syarat lagi. Moga-moga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan membimbing kita semua mendapat redha Allah dan duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika perempuan